Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, kami akan menerangkan tentang tajuk kumpulan kami, iaitu pengurusan emosi di tempat kerja. Di dalam kehidupan, pelbagai dugaan yang datang tidak pernah kira masa dan tempat. Situasi ini dan keadaan ini boleh menyebabkan seseorang itu berhadapan dengan impak negatif dari segi fizikal, mental dan emosi. Antaranya ialah dugaan di tempat kerja seperti tekanan di tempat kerja dan emosi di tempat kerja. Berdasarkan kajian yang dibuat oleh American Institute of Stress pada tahun 2019, rata-rata pekerja mengalami tekanan dan masalah emosi berpunca dari pelbagai faktor seperti bebanan kerja, masalah komunikasi, hubungan di tempat kerja dan masalah keluarga yang pelbagai. Skrull 2005 dan Solomon 1993 menyatakan bahawa perkataan emosi diambil daripada perkataan Latin e-movere bermaksud keluar dan movere yang bermakna gerak atau move. Manakala menurut Goleman 2002, emosi merujuk kepada suatu perasaan dan fikiran yang khas, suatu keadaan biologi dan psikologi dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Secara ringkasnya, perkataan emosi memberi gambaran tentang perasaan dan pengalaman subjektif seseorang seperti gembira, sedih, kecewa dan patah hati. Menurut Goleman, terdapat 8 jenis emosi, iaitu marah, sedih, takut, gembira, sayang, terkejut, jijik dan malu. Kita lihat kepada emosi dan pekerja. Walau apapun aktiviti atau tugasan yang dilakukan oleh seorang pekerja, mereka akan membawa emosi mereka bersama-sama. Perkara penting yang perlu dititik beratkan dalam situasi ini adalah untuk mengawal emosi seorang pekerja dalam apa jua keadaan. Luahan, ekspresi dan reaksi emosi juga perlu dijaga oleh para pekerja supaya tidak memberi kesan negatif pada mereka dan orang lain. Emosi dihadkan kepada kedua-dua emosi ini adalah emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif termasuklah suka, gembira, tenang, bahagia, ceria, kasih dan berani. Kita lihat kepada emosi negatif. Emosi negatif ni perlu dielakkan berlakunya dari segi kalangan pekerja. Emosi negatif ini termasuklah sedih, risau, marah, murung, tertekan, dendam, dengki dan sebagainya. Perkara ini perlu dielakkan dalam kalangan pekerja untuk mengelakkan apa-apa perkara buruk berlaku. Emosi negatif ini perlu dielakkan dan perlu dibendung daripada berlakunya di dalam kalangan pekerja. Kita lihat kepada tahap kesihatan mental setiap pekerja. Mengikut laporan statistik mengenai penyakit mental sangat membimbangkan di Malaysia. Kerana pada 2008, kira-kira 400,000 sakit mendapatkan bantuan sekretari di hospital kerajaan. Malah jumlah ini terus meningkat di mana sebanyak 2,000 kes baru dilaporkan setiap tahun. Ini angka yang membimbangkan dan kebaikannya ada kes ini di kalangan pekerja. So, pihak bertanggungjawab terutamanya majikan perlu mengambil langkah dalam menangani tekanan kerja dan risiko psikososial sepatutnya dijadikan sebahagian daripada strategi keselamatan dan kesihatan untuk mengurangkan kemalangan dan kecederaan di tempat kerja. Organisasi seharusnya tidak memandang rendah isu kesihatan mental di tempat kerja. Ia dilihat sebagai isu global yang memberi kesan besar kepada produktiviti organisasi. Pada hari ini, penyakit mental adalah masalah kesihatan kedua terbesar negara selepas penyakit jantung. Kajian Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) menunjukkan penyakit mental akan menggantikan penyakit kardiovaskular sebagai penentu utama sama ada seseorang itu masih boleh terus bekerja. Begitu juga sebaliknya. Selain waktu kerja yang berlebihan, kurang kawalan, kerja harian, konflik antara individu, kekurangan ganjaran dan masalah organisasi, punca utama penyakit mental di tempat kerja adalah beban kerja yang berlebihan. Pandemik COVID-19 juga telah menyebabkan masalah kesihatan mental kepada pekerja. Sebagai contoh, pelaksanaan bekerja dari rumah boleh menjejaskan keseimbangan kehidupan pekerja. Dalam hal ini, persekitaran kerja negatif mendatangkan pelbagai penyakit fizikal dan mental, termasuk masalah tingkah laku yang menyebabkan pekerja bersikap sambil lewa serta suka ponten kerja dan mutu kerja menurun. Gejala kesihatan mental boleh mempengaruhi psikologi, fisiologi dan tingkah laku pekerja. Tekanan psikologi seperti kemurungan, kelesuan dan gangguan psikosomatik
sekiranya berlaku secara berpanjangan memberi kesan ke atas fisiologi. Stres atau tekanan boleh menyebabkan mental kita memulakan tindak balas sama ada berdepan untuk mengatasinya atau lari daripadanya. Kedua-dua tindak balas ini akan memberi impak kepada kita sama ada secara positif atau negatif. Stres atau tekanan adalah perlu dan bukan semua stres membawa keburukan. Stres membawa keburukan bila mana individu tidak dapat menguruskan stres dengan baik, menjadi begitu tertekan. Stres yang berlebihan tanpa cara yang betul untuk mengatasinya akan menjejaskan kesihatan mental, kesihatan fizikal, gangguan emosi dan perubahan tingkah laku. Tanda-tanda stres berkaitan kerja pada seseorang pekerja adalah apabila seseorang pekerja tidak tahan berdepan dengan stres yang dihadapinya. Pekerja akan menerima kesannya secara langsung. Ia akan menyusutkan kualiti kesihatan mental dan fizikal. Jika ia berterusan, ia akan menjurus kepada masalah kesihatan psikologikal seperti jiwa tidak tenteram, kemurungan kronik dan masalah mental yang lain. Gejala yang pertama adalah perasaan negatif dan kemurungan. Perasaan negatif boleh terbentuk dalam pelbagai cara. Ia boleh bersifat sementara seperti perasaan yang teruk apabila anda gagal melakukan sesuatu tugasan. Kemudian ia mula membentuk kepada perasaan ragu-ragu terhadap keupayaan sendiri dan anda mula mempersoalkan kebolehan anda. Kedua adalah sifat agresif. Anda akan menjadi marah terhadap semua orang. Jenaka yang anda selalu ketawakan bersama rakan-rakan sudah menjadi satu penghinaan yang anda rasakan perlu untuk melawan mereka kembali. Tindakan biasa oleh rakan sekerja sudah menjadi satu penghinaan kepada anda. Anda gagal mengawal kemarahan, anda cepat melatah di tempat kerja. Ketiga adalah peralihan mood yang luar biasa. Ada hari di mana anda datang ke tempat pekerjaan dengan perasaan gembira, tapi setengah jam kemudian anda berasa sangat kecewa dan mula untuk menitiskan air mata. Menurut Persatuan Psikologi Amerika APA, terdapat 3 jenis tekanan yang berbeza mengikut tempoh masa stres atau tekanan, iaitu tekanan akut acute stress, tekanan akut episodik acute stress dan tekanan chronic stress. Jenis yang pertama adalah tekanan acute ataupun acute stress. Contohnya adalah seperti terlibat dalam pertengkaran, masalah kesihatan yang akut, peristiwa kematian atau perpisahan yang boleh mengakibatkan tekanan acute yang boleh menyebabkan gangguan emosi, contohnya cepat marah, sedih, kebimbangan dan gangguan fizikal seperti ketegangan otot, sakit kepala, sakit gastrik. Jenis yang kedua adalah tekanan acute episodik acute stress. Individu yang bekerja dalam organisasi yang besar boleh mengalami tekanan akut yang episodik. Sebagai contoh, apabila mereka diberikan banyak tanggungjawab secara episodik untuk dilakukan dalam jangka masa tertentu dan akhirnya tidak boleh bertahan dengan tuntutan begitu banyak dalam satu masa yang menyebabkan mereka rasa tertekan yang telah terkumpul lama. Individu-individu ini berada dalam tekanan yang berlebihan dalam jangka masa tersebut. Jenis yang ketiga adalah tekanan kronik stress. Tekanan yang dialami secara berterusan dan berpanjangan sebagai contoh masalah kemiskinan, masalah kesihatan kronik, penyalahgunaan bahan terlarang, masalah rumah tangga yang berpanjangan dan persekitaran di tempat kerja yang sentiasa tidak kondusif dan tidak memuaskan. Tekanan-tekanan ini jika tidak diuruskan dengan baik menimbulkan ancaman terhadap kesihatan pekerja dan seterusnya terhadap kesihatan organisasi. Yang pertama berkenaan dengan punca-punca tekanan di tempat kerja. Tekanan kerja mempunyai banyak punca yang menjadikan seseorang itu boleh mendapat tekanan. Punca-punca ini boleh dikelaskan kepada 9 jenis, iaitu suasana tempat kerja, peranan dan fungsi pekerjaan, kerja dan peranan yang sentiasa berubah-ubah ataupun secara kerap, perhubungan sesama rakan dan majikan, konflik sesama rakan dan majikan, pengaturan kerjaya, kurang insentif dan penghargaan dari majikan, perubahan jawatan dalam organisasi dan yang terakhir perubahan dalam struktur dan pengurusan organisasi. Berdasarkan kaedah borang kaji selidik yang telah dilakukan oleh 28 orang responden, secara umumnya di sini kita dapat lihat tekanan kerja menjejaskan produktiviti serta prestasi sesuatu organisasi tersebut. Selain itu, tekanan juga boleh berpunca daripada individu, jenis pekerjaan, tempoh bekerja yang panjang ataupun faktor persekitaran. Konflik di kalangan teman sekerja atau ketua adalah antara sebab yang paling kerap kita boleh temui. Contohnya seperti gejala buli, gangguan seksual dan persekitaran pekerjaan yang toksik.
Seterusnya, kepentingan menangani emosi di tempat kerja. Emosi seperti kita tahu, ia merupakan satu elemen yang membantu manusia untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ekspresi wajah dapat menyampaikan maklumat tentang apa yang kita rasa pada ketika itu. Contohnya, seseorang itu, individu itu berada dalam perasaan sedih, tersinggung ataupun perlukan pertolongan dan sebagainya. Jika kita berupaya untuk membaca gerak tubuh atau isyarat mereka, kita dapat membantu dan menunjukkan sesuatu empati. Melalui emosi juga kita dapat membantu dalam segi komunikasi tanpa bersuara. Tambahan pula, emosi juga merupakan suatu perkara yang penting dalam membawa pentafsiran perasaan gembira dan suka. Akhir sekali, pada pendapat saya, emosi juga merupakan suatu yang penting kerana berpotensi untuk menyatukan umat manusia dalam pelbagai agama, bangsa, budaya, malahan pegangan politik. Ini adalah kerana emosi bersifat menyeluruh, iaitu universal, yang mana merangkumi empati, belas kasihan, kerjasama dan kemaafan. Selain itu, emosi juga boleh memecah belahkan umat. Emosi seperti mana emosi benci dan perasaan marah. Apabila melalui perasaan benci dan marah ini dapat menimbulkan permasalahan dalam perhubungan seperti dalam institusi rumah tangga yang membawa kepada berlakunya kes-kes pergaduhan ataupun penceraian. Seterusnya, kesan emosi terhadap pekerja. Stres di tempat kerja memberikan kesan kepada kesihatan individu dan sesebuah organisasi. Kesan tekanan tersebut dapat dilihat daripada segi aspek fizikal, emosi dan tingkah laku seseorang. Jika dilihat, sebenarnya terdapat banyak kesan emosi terhadap pekerja, tapi di sini saya akan membentangkan 3 kesan utama, iaitu kesan terhadap prestasi pekerja, kesan terhadap kehidupan sosial pekerja dan yang terakhir, kesan terhadap kesihatan pekerja. Yang pertama, kesan terhadap prestasi pekerja. Stres di tempat kerja boleh menyebabkan seseorang individu ataupun pekerja itu tidak dapat menunjukkan prestasi kerja mereka yang terbaik. Ini adalah kerana prestasi kerja mereka akan semakin merosot, malah seseorang pekerja mungkin menghadapi masalah ketidakhadiran ke tempat kerja disebabkan mereka mungkin akan berasa sedikit bosan dengan pekerjaan ataupun tertekan dengan bebanan tugas yang berat, selain daripada mengalami kecederaan disebabkan tidak dapat fokus kepada kerja yang dilakukan. Keadaan ini bukan sahaja akan memberi kesan kepada diri sendiri tetapi turut juga akan memberi kesan kepada prestasi ataupun produktiviti sesebuah organisasi tersebut. Seterusnya, kesan terhadap kehidupan sosial pekerja. Stres di tempat kerja juga boleh memberikan kesan kepada kehidupan sosial seseorang pekerja itu. Keadaan ini dapat dilihat apabila stres boleh memberikan kesan kronik seperti penyakit mental, kemurungan, cepat marah dan mereka tidak suka bergaul. Malah, stres yang berpanjangan juga boleh menyebabkan pekerja akan membawa masalah tersebut ke rumah sehingga boleh mengganggu psikologi dan hubungan sosial mereka dengan orang rumah. Stres di tempat kerja bukan sahaja memberikan kesan kepada organisasi ataupun individu, tetapi juga memberi kesan kepada kehidupan peribadi mereka. Akhir sekali, kesan terhadap kesihatan pekerja. Penyakit yang disebabkan oleh stres boleh menjadi beban kepada individu dan sesebuah organisasi tersebut. Contohnya seperti kemurungan yang berpunca daripada stres boleh menjejaskan tahap kesihatan individu. Masalah kesihatan ini boleh memberikan kesan kepada sesebuah organisasi seperti ketidakhadiran ke tempat kerja, penurunan prestasi kerja, kemalangan di tempat kerja dan juga boleh membawa kepada ke arah pengambilan dadah dan alkohol. Yang terakhir, perkara 3.4 iaitu tindakan majikan terhadap pekerja. Pada pendapat saya, pengurusan emosi di tempat kerja seharusnya tidak diambil atau dipandang ringan oleh mana-mana organisasi. Ia dapat dilihat sebagai suatu isu global yang dapat memberi impak besar terhadap produktiviti organisasi. Dengan ini, majikan perlu seharusnya menyediakan langkah yang berkesan untuk menanganinya. Kerana jika ia gagal, ia akan merugikan organisasi kerana masalah yang terjadi di tempat kerja. Namun, jika dilihat pada masa kini, masih lagi ramai majikan tidak tahu bagaimana untuk menanganinya. Strategi individu mengalami tekanan.
Tekanan adalah suatu dari fitrah kehidupan manusia. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155 bermaksud, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Tekanan boleh jadi baik atau buruk. Sebenarnya, ia menyediakan tenaga dan motivasi untuk memenuhi cabaran harian di rumah dan di tempat kerja. Strategi yang boleh dilakukan untuk menangani tekanan oleh individu. Yang pertama adalah mengelak dari tekanan. Kadang-kala, tekanan boleh dielakkan melalui perancangan dan persediaan yang teliti. Tetapi, kadang-kala, seseorang itu tidak dapat lari daripada masalah yang timbul dan perlu ditangani dengan cara yang positif. Yang kedua, memberi masa untuk penyesuaian. Setiap orang memerlukan masa untuk menyesuaikan diri dengan situasi atau suasana yang baru. Jika anda bertugas dari segi corak kerja atau waktu tidur, sila sesuaikan dengan cuaca, makanan dan budaya negara tempat anda bekerja. Yang ketiga, bersedia untuk menghadapi tekanan. Secara umum, kita mengetahui bahawa menghadiri temu duga adalah perkara yang membimbangkan ramai orang. Tekanan ini boleh dikurangkan dengan mengtakrifkan semua orang rehat yang cukup, tidur yang cukup, diet yang seimbang dan senaman yang berterusan. Bersedia sepenuhnya untuk temu duga dan apa jua keadaan. Yang keempat, menerima hakikat dan kenyataan. Setiap individu harus menerima kenyataan bahawa ada beberapa perkara yang tidak boleh atau sukar untuk diubah. Misalnya, sebagai seseorang anggota tentera, setiap individu perlu menerima kenyataan bahawa ia akan ditukarkan dari satu pasukan ke pasukan yang lain. Begitu juga dengan pemberian kenaikan pangkat, seseorang tidak perlu kecewa apabila tidak dinaikkan pangkat. Kesimpulannya, stres di tempat kerja yang berlebihan boleh menjejaskan keselamatan dan kesihatan seseorang individu yang berpunca daripada gangguan psikologi dan fisiologi. Gangguan yang berpanjangan akan menjejaskan produktiviti seseorang individu dalam sesebuah organisasi dan negara. Masalah berkaitan emosi dan stres di tempat kerja perlu diberi perhatian oleh semua pihak demi memastikan tidak memberi impak yang negatif kepada pekerja, keluarga, organisasi dan negara. Tekanan di tempat kerja boleh memberi kesan psikologi yang menjejaskan kesihatan fizikal dan mental seseorang individu. Sebagai faktor dasar dan jenis tekanan yang boleh menyebabkan tekanan atau ketegangan di tempat kerja, jika tidak diurus dengan betul, tekanan atau ketegangan di tempat kerja boleh membawa kepada gejala tidak sihat yang seterusnya menjejaskan produktiviti individu dan organisasi. Tenaga kerja yang sejahtera akan menghasilkan kerja berkualiti tinggi dan mengurangkan kos organisasi untuk menguruskan isu mental dan salah laku pekerja. Pihak kerajaan juga perlu memainkan peranan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan membabitkan psikologi dan konselor di tempat kerja memandangkan penyakit mental ini bakal menjadi pembunuh utama di masa